Itu salah satu tujuan bila kita tahu hadis-hadis tentang peristiwa akhir zaman, supaya kita sentiasa awas, sentiasa bersiapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya hari kiamat. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-30 daripada 40 hadis peristiwa akhir zaman yang termasuk tanda-tanda kiamat yang kecil, iaitu peperangan di sekitar sungai Furat, iaitu di Iraq kerana merebut kekayaan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'ah hatta yahsira al-furatu an jabalin min zahab yuktatalu alaihi fayuktalu min kulli mi'atin tis'ah wa tis'un fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli an akuna ana anju wa fi riwayatin yushiku an yahsiral furatu an kanzin min zahab faman hadarahu fala ya'khuz minhu syai'ah. Muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak terjadi hari kiamat sehingga sungai Furat, iaitu sungai yang ada di Iraq, menjadi surut airnya sehingga kelihatan sebuah gunung dari emas. Ramai orang yang terbunuh kerana merebutkannya. Maka terbunuhlah 99 daripada 100 orang yang berperang. Dan masing-masing yang terlibat berkata, mudah-mudahan akulah orang yang terselamat ini. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, sudah dekat suatu masa di mana sungai Furat akan menjadi surut airnya, lalu kelihatan perbendaharaan dari emas. Maka siapa saja yang hadir di situ, janganlah ia mengambil sesuatu dari harta itu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu daripada peristiwa akhir zaman, yang mana bila ianya berlaku, maka termasuk daripada tanda-tanda kiamat yang kecil, iaitu peperangan di sekitar sungai Furat. Sungai Furat ini iaitu sungai Euphrates yang berada di Iraq. Nama bagi lain sungai Furat, sungai Euphrates, iaitu sungai yang ada di Iraq. Maka kata ulama, salah satu daripada peristiwa akhir zaman dan menunjukkan bahawa kiamat semakin hampir, iaitu sungai Furat yang berada di Iraq, dia akan menjadi surut. Bila air sungai Furat itu yang berada di Iraq, dia menjadi surut airnya, sehingga kan nanti akan kelihatan sebuah gunung daripada emas. Maka lantaran itu mereka akan berebut untuk mendapatkan emas tersebut, untuk menjadi orang yang kaya. Lalu mereka sanggup membunuh antara satu sama lain. Maka ini sebagai satu ingatan wasiat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar perkara ini bila kita mengetahuinya dan ianya berlaku, dan pasti akan berlaku, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbicara dengan hawa nafsu, melainkan ianya adalah daripada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yantiqul 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu tidaklah berbicara mengikut hawa nafsu, melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang keluar daripada Rasulullah, yang disebut sebagai hadis yang disabdakan oleh Rasulullah,
pasti akan berlaku. Walaupun Rasulullah itu bersabda kurang lebih 1400 tahun yang lalu, dan suatu hari pasti akan berlaku, iaitu peperangan di sekitar Sungai Furat lantaran kerana mereka ni merebut kekayaan yang ada di situ. Sebab itu Rasulullah SAW menyatakan, la taqumu sa'ah hatta yahsilal Furat. Tidak akan berlaku kiamat sehingga Sungai Furat itu dia akan menjadi kering, dia akan menjadi surut airnya. Sampailah nanti bila mana air di Sungai Furat itu dia kering, dia surut, akhirnya nampak sebuah gunung daripada emas, ataupun akan kelihatan nanti, dizahirkan, ditunjukkan oleh Allah Ta'ala lantaran dengan air Sungai Furat ini dia surut, maka kelihatan emas daripadanya. Maka bila nampak saja emas daripadanya, seperti mana menjadi dambaan orang memiliki emas, apatah lagi pada ketika itu sangat banyak emas lantaran daripada air yang surut daripada Sungai Furat. Maka ini sebenarnya ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri. Dan bila ini berlaku, tuan-tuan, Sungai Furat ni dia menjadi kering dan mereka rebut nak mendapatkan emas, maka sanggup untuk mereka bunuh antara satu sama lain. Maka ini satu fitnah. Ini satu fitnah, satu kerosakan yang besar. Kerana terjadinya air surut sehingga kering Sungai Furat ini, tidak semua orang mengetahuinya, kerana dia termasuk daripada peristiwa akhir zaman. Bahkan merupakan salah satu daripada tanda-tanda kiamat yang kecil. Tidak semua di kalangan kita mengetahui apa yang disebutkan oleh Rasulullah ini, yang bila mana Sungai Furat, air Sungai Furat di Iraq itu bila mana menjadi surut, kering, sehingga nampak emas-emas yang ada di situ, maka itu telah disabdakan oleh Rasulullah sebagai salah satu peristiwa akhir zaman. Bila kamu tahu bahawa pasti hampirnya kiamat lantaran dengan surutnya air di Sungai Furat ini. Kerana kata Rasulullah, la taqumu sa'ah, kiamat tidak akan berlaku sehinggalah nanti air Sungai Furat itu dikering, dia surut. Jadi selagi mana peristiwa ini tidak berlaku, dan pasti akan berlaku, selagi mana tidak akan berlaku, maka dunia ini tidak dikiamatkan lagi. Mungkin jarak antara dengan kiamat itu masih jauh lagi, lantaran belum berlaku peristiwa ini. Kerana kata Rasulullah, la taqumu sa'ah, kiamat tidak akan berlaku, tidak akan terjadi sehingga berlakulah peristiwa ini. Jadi bila berlaku peristiwa ini sebagai satu petanda, sebagai satu alamat untuk kita apa? Untuk kita perkukuhkan lagi iman kita, perkuatkan lagi iman kita, perbanyakkan lagi amal saleh kita, seperti mana yang disarankan oleh Rasulullah, badirul bil a'mal salih, segera kalian buat amal salih. Itu salah satu tujuan bila kita tahu hadis-hadis tentang peristiwa akhir zaman. Bukan sekadar nak syok, nak tengok perkara yang apa yang bakal berlaku nanti pada hampirnya dengan kiamat, yang termasuk daripada peristiwa akhir zaman. Bukan sekadar itu saja, tetapi adalah terlebih penting bagaimana persiapan kita, yang bila mana Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala tunjukkan peristiwa-peristiwa akhir zaman ini yang merupakan sebagai tanda-tanda kiamat yang kecil, supaya kita sentiasa awas, sentiasa bersiapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya hari kiamat. Itu salah satu tujuan matlamat disebutkan, dinyatakan oleh Rasulullah sebagai tanda-tanda kiamat semakin hampir, supaya kita bersedia, supaya sentiasa kita beringat, supaya sentiasa kita mengambil perhatian untuk benar-benar jaga akidah, jaga iman kita. Apatah lagi di
akhir zaman ini tuan-tuan, ketirisan iman, ketirisan akidah ini sangat dahsyat. Sehingga kan apa yang disebutkan oleh Rasulullah, akhir zaman nanti berpagi-pagi mereka beriman, petang mereka kufur. Petang mereka beriman, berpagi-pagi mereka kufur. Ini nak menyatakan betapa dahsyatnya orang nanti akhir zaman sanggup gadaikan akidah, sanggup gadaikan iman, sehingga menjadikan iman dan luar daripada iman itu seperti mana memakai pakaian. Bila-bila masa nak pakai boleh pakai, bila masa nak buka boleh buka. Ini dahsyatnya tuan-tuan suasana keadaan umat akhir zaman. Apatah lagi yang jauh daripada perintah Allah, yang jauh daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana nanti air sungai Furat ini dia jadi kering, disurut airnya, sehingga kan nampak nanti emas, sehingga kan terpedaya, tergoda manusia pada ketika itu nak merebut untuk mendapatkan emas, sebab untuk menjadi orang kaya. Ini saja Allah Ta'ala zahirkan, timbulkan, nak melihat bagaimana dalam kalbu hati seseorang itu ada cinta Allah, ada cinta Rasul, ataupun ada cinta dunia, hubbud dunia. Bila ada cinta dunia, maka itu apa yang disebutkan oleh Rasulullah, akhirnya mereka akan takut dengan kematian. Maka apabila mereka berebut untuk mendapatkan kekayaan lantaran dengan surutnya air sungai Furat ini, maka berlaku peperangan tuan-tuan. Berlaku peperangan di sekitar sungai Furat ini, sehingga kan Rasulullah menyatakan maka akan terjadi pembunuhan 99 daripada 100 orang yang berperang pada ketika itu. Artinya kalau 100 orang, 99 mati, tinggal seorang saja tuan-tuan. Lantaran dengan sebab apa? Nak merebutkan harta kekayaan tersebut. Bukan 99 yang pegang, 100 yang pegang, tinggal 80, ataupun tinggal 10, 80 mati. Tidak. Tapi dalam ramai-ramai perang tu akhirnya semua terbunuh kecuali satu orang. Nak kata dahsyatnya ketamakan kepada dunia, cinta kepada dunia, maka tak tinggal kawan-kawan, maka sanggup dibunuh kesemuanya hingga satu orang saja. Maka dia akan merebut dan mendapatkan kekayaan tersebut. Ini tuan-tuan betapa dahsyatnya bila dalam hati kalbu seseorang itu ada hubbud dunia, sanggup kawan, sahabat, walaupun adik-beradik, kerana harta dunia, pangkat, jawatan ini adalah satu fitnah, adalah berbentuk kepada kerosakan. Jadi bila mana terbunuh 99 daripada 100 orang yang berperang, dan masing-masing yang terlibat mereka kata apa? Mudah-mudahan akulah orang yang terselamat ini. La'alli an akuna ana anju. Dia kata dalam peperangan ini mudah-mudahan aku selamat. Sebab apa? Bila selamat, dia nak berebut harta kekayaan tersebut, dia nak emas tersebut, supaya dia seorang saja yang menjadi kaya, tidak boleh dikongsikan kepada yang lain. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawasanya bila mana sangat hampir dan dekat di mana sungai Furat nanti akan menjadi surut airnya, lalu akan zahir, Allah Ta'ala akan timbulkan, Allah Ta'ala keluarkan segala perbendaharaan khazanah daripada bumi. Daripada perut bumi ni tuan-tuan ada khazanah, ada perbendaharaan, sama ada emas ataupun perak dan yang lain-lainnya tersimpan di dalam perut bumi ini. Dan nanti sebagai bentuk hampirnya dengan kiamat, iaitu Allah Ta'ala akan keluarkan daripada perut bumi ini sebagai satu perbendaharaan daripada Allah Ta'ala, keluarlah emas dan sebagainya.
Maka siapa saja yang datang di sungai Furat tersebut, bila mana dia hadir, dia datang di situ, maka Rasulullah pesan. Kata Rasulullah bersabda, faman hadarahu, siapa yang mai datang, nampak emas, nampak di situ banyak harta-harta yang keluar daripada perut bumi, Rasulullah pesan satu saja, bila kamu nampak perkara itu berlaku, emas keluar daripada perut bumi, jangan kamu hadir, jangan kamu datang di sungai Furat tersebut. Fala ya'khus minhu syai'ah, kamu jangan ambil walaupun sedikit daripada harta tersebut. Kamu jangan pergi ambil emas yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada bumi tersebut walaupun sedikit pun, kerana itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Itu berbentuk kepada fitnah. Maka selama mana manusia ini, tuan-tuan, mereka boleh taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, selama mana manusia ini dia boleh taat kepada arahan dan ajaran daripada Rasulullah, lantaran dengan iman yang lemah, akidah yang rapuh, cinta kepada dunia, pangkat, harta, jawatan, akhirnya ada di kalangan mereka ini yang tewas lantaran nak merebut kekayaan yang ada di situ. Jadi oleh yang demikian, ramai yang mati, tuan-tuan, terkorban. Ramai orang yang menjadi korban, dan semua yang terlibat berharap dan bercita-cita hanya dialah yang selamat saja. Hak yang lain mati tak jadi masalah. Kerana apa? Dia nak merebutkan harta kekayaan itu dengan dia seorang saja, tidak perlukan kepada perkongsian yang lain. Maka daripada hadis ini, yang merupakan salah satu daripada peristiwa akhir zaman dan tanda-tanda kiamat yang kecil, yang memberikan ibrah, pengajaran kepada kita, yang pertama sekali bahawasanya ini adalah ingatan, pesanan daripada Rasulullah kepada umatnya. Kerana akhir zaman nanti ujian semakin hebat, ujian semakin dahsyat, dan oleh yang demikian perkukuhkanlah iman, pertahanlah akidah kita, supaya jangan sampai kita terpengaruh dengan ujian dan fitnah yang sangat dahsyat nanti ketika mana di akhir zaman ini. Maka sebab itu, bentengkanlah iman kita, bentengkanlah akidah kita, pertahankanlah ajaran dan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita ini, walaupun ujian yang sangat dahsyat ditimpakan satu persatu di akhir zaman ini. Maka tiada pembenteng, tiada pemeliharaan akidah dan juga iman yang cukup ampuh di akhir zaman ini, melainkan kita perhubungkan diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat kepada Rasulullah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya orang yang paling mulia kedudukannya di hari akhirat nanti bersama dengan Rasulullah adalah akthiru alayya salah, orang yang perbanyakkan selawat kepada Rasulullah. Bahkan bukan itu saja, di dunia Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala pelihara diri dia, ahli keluarga dia, anak-anak dia, iman dia, amal dia daripada kerosakan-kerosakan fitnah akhir zaman. Maka bila mana orang yang dekat dengan selawat kepada Rasulullah, bila mana satu orang itu sudah sentiasa berselawat kepada Rasulullah, artinya dia dekat dengan Rasulullah. Bila dia dekat dengan Rasulullah, setiap apa dia sekalipun, ujian, fitnah, musibah, Allah Ta'ala akan berikan pemeliharaan, protection. Allah Ta'ala akan jaga akidahnya, imannya, amalnya,
supaya jangan terpengaruh ataupun rosak daripada anasir-anasir yang merupakan fitnah akhir zaman. Maka oleh yang demikian tuan-tuan, sudah pasti menjadi tanggungjawab kita untuk mempertahankan agama Allah di akhir zaman ini, untuk sentiasa istiqamah melaksanakan amal salih ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Kerana Rasulullah menyatakan, al-ibadatu fi harji ka hijrati ilayya. Orang yang tetap istiqamah beribadah, tetap melaksanakan kewajipan kepada Allah, tetap istiqamah melaksanakan ajaran sunnah Rasulullah di waktu yang huru-hara, di waktu yang tengah kemelut. Dunia ni tuan-tuan sangat dahsyat. Sekarang ni sangat dahsyat tuan-tuan, satu demi satu. Fitnah dunia ini, huru-hara dunia ini sangat dahsyat. Tapi kalau dia tetap terus istiqamah, dia jaga iman dia, dia jaga amal saleh dia, dia jaga solat fardu 5 waktu dengan berjamaah, dia jaga sentiasa duduk dalam majlis ta'lim, majlis ilmu, dia duduk dalam majlis zikir, dia sentiasa usaha untuk mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan dia, dia sentiasa memuliakan sesama manusia di antara satu sama lain, dia buat sesuatu tu ikhlas semata-mata kerana Allah, walaupun berada di zaman yang penuh dengan fitnah, kerosakan yang sangat dahsyat hari ini. Maka kata Rasulullah, ka hijratin ilayya, ia adalah seperti berhijrah kepada aku. Besar ganjaran, iaitu pahala yang sangat besar yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun suasana yang sangat dahsyat, maksiat bermaharaja, orang tinggalkan sembahyang tak kisah, orang tutup aurat tak kisah, tapi kita tetap tuan-tuan istiqamah menuntut ilmu, duduk dalam majlis ta'lim, duduk majlis zikir, terus istiqamah walaupun suasana sangat sibuk dengan dunia. Maka mudah-mudahan kita mendapat pahala yang sangat besar ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Taala sentiasa pelihara iman akidah kita, Allah Taala peliharakan amal soleh ibadah kita, sentiasa diberikan kekuatan oleh Allah Taala untuk terus istiqamah melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Dan mudah-mudahan Allah Taala pelihara akan waktu kita, hari kita, masa kita yang digunakan semata-mata untuk agama Allah. Dan mudah-mudahan kita tak tergoda dan kita tidak terpedaya dengan tipu daya dunia, pangkat, jawatan, harta, sehingga kan nanti dengan asbab tersebut menyebabkan ramai yang takut dengan kematian lantaran dengan tidak persiapkan amal soleh untuk menghadapi hari kiamat. Dan mudah-mudahan menjadi asbab kita mati husnul khatimah, akhirat kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.